Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang baga Datuk Mak Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah. Yang berusaha Datuk Haji Elmi Yusof, Pegawai Daerah Bandar Baru, merangkap yang dipertua Majlis Daerah. Yang bahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan di peringkat daerah. Tidak dilupakan tuan-tuan yang diraihkan pada pagi ini, penerima geran hak milik yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT yang telah memberi keizinan untuk kita berkumpul di Dewan ini. Bandar Baru adalah daerah yang istimewa, yang terkenal dengan durian. Kalau ni durian lah. Dulu udang galah. Kalau di petak jamu udang galah, ni jaga. Tak ada. Itu pasal rezeki pula kan. Tak ada rezeki, tak apalah. Tak ada udang galah, ikan bau. Ikan bau dah. Tuan-tuan sekalian, bagi penerima geran tentulah berasa gembira dengan penantian yang begitu lama yang disebutkan tadi 24 tahun, 25 tahun, ada belasan tahun. Lamanya menunggu kerana tidak ada keputusan. Kerja kerajaan ini ialah membuat keputusan. Kerja saya mengambil risiko. Keputusan yang dibuat oleh kerajaan tu, risikonya saya tanggung. Ada orang suka, ada orang tak suka. Macam sekarang ni banyak orang tak suka. Kerana masa sempena raya tak ada ketupat ni, orang korek benda-benda yang tak suka. Masa dulu mereka tak kata apa pun, kan? Tapi tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan suka pasal tuan-tuan dapat geran hari ini. Kegembiraan tuan-tuan tu adalah kegembiraan saya. Risikonya tuan-tuan tak ada tanggung apa, saya tanggung. Jangan dalam keadaan tuan-tuan bergembira dan berseronok pada pagi ini, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Datuk Pengarah Tanah dan Galian, Datuk Pentadbir Tanah Daerah Bandar Baru, Datuk D.O. dan para pegawai lah, rakan-rakan, adik-adik, sahabat-sahabat, rakan saya di Pejabat Tanah dan kalian yang telah bersengkang mata memproses permohonan ini untuk disegerakan. Kalau mereka tak proses, gaji mereka jalan juga, tuan-tuan. Tak ada apa, tak ada masalah apa. Dia kata kerajaan tak buat keputusan, tak keluar lagi, pakcik balik tunggu lah. Bulan depan pakcik mai tanya lagi. Mai pula, taman teksi mai tanya kan, tak keluar lagi. Bulan depan mai lagi. Sampai lebutlah jalan pejabat tanah tu kan. Tak keluar juga, puluh tahun tunggu. Tapi kita tak buat kerja tu, tuan-tuan. Saya tak mahu tuan-tuan berulang lebih pada 2 kali. Pi mohon sekali, pi terima sekali. Habislah kerja kita. Ini duk ulang pi sampai 7-80 kali. 7-8 kali duk tanya, pi tanya. Telefon tak jawab. Kawah jawab telefon tu bukanlah kerja dia tu, dia nak jawab tak tahu. Tuan-tuan sekalian, tak boleh lebih pada 2 kali. Pi mohon sekali, pi terima geran sekali. Cukuplah. Lepas ni kita buat tu pula. Dan hak paling penting ialah kita memanjatkan syukur setinggi-tinggi kehadap Allah SWT yang telah memberikan rezeki ini kepada kita. Tuan-tuan sekalian, kalau tak ini rezeki kita, tak ada. Dan rezeki kita itu orang lain tak boleh ambil. Dan kita pun tak boleh ambil rezeki orang. Rezeki tak salah alamat. Saya faham tuan-tuan dalam penantian yang begitu lama, umpama menanti buah yang tidak gugur, atau seumpama burung hantu dia tulis pungguk. Pungguk rindukan bulan, dia tulis burung hantu rindukan bulan.
Burung hantu ni dia makan ulat je. Bukan tikui, kan? Tanah memang penting untuk kehidupan, untuk jadikan tapak rumah dan kita membina keluarga di atas tanah itu. Sekurang-kurangnya dapatlah kita bercucuk tanam serai dan lengkueh untuk kita bagi makan keluarga kita. Memiliki tanah juga menjadi ukuran seorang itu kaya atau miskin. Tanpa tanah kita terpaksa hidup menumpang atau menyewa selama-lamanya. Dalam dunia ini hampir semua peperangan yang telah berlaku adalah kerana merebut tanah, sempadan negeri dan wilayah. Tanahlah. Tanah juga menjadi simbol kuasa. Jadi memiliki tanah adalah sangat penting. Dalam hadis Nabi menyebut sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah itu adalah miliknya. Oleh kerana zaman sekarang ni sudah ada pentadbiran, ada undang-undang, ada pengurusan yang sudah canggih, maka tidak lagi diuruskan tanah itu dengan golok dan cangkul. Dulu ni berebut tanah kan. Siapa yang ada golok dan cangkul, bila takik orang berebut tanah. Lalu ni tak boleh dah. Ada undang-undang, ada pengurusan tanah, diurus secara sistematik. Macam-macam lah pentadbiran tanah ni melalui proses revolusi, transformasi, penambahbaikan, macam-macam. Pegawai-pegawai hak jaga tanah ni pun tuan-tuan bukanlah koman-koman dah, bukan coknya ke dah tahu. Orang hebat-hebat semua. Ada doktor, ada PhD, kerja puluh-puluh tahun. Tuan-tuan sekalian, tanah ni tak boleh hidup munggah ikut suka dah lah ni. Ada tuan dia semua. Banyak orang duk tanya saya, bos, tak mana ada tanah kosong, saya nak pergi mohon. Saya nak jawab pun tak tahu, saya memang tak tahu tanah ada tang mana. Saya kata saya duk proses sekarang ni adalah permohonan 20-30 tahun dulu. Masa tu ada tanah lagi. Bolehlah pergi mugak, boleh buat permohonan. Lah ni tak ada lah cik. Faham no? Nak kena pergi cari, nak kena pergi kelebek, proses tentang mana kecil-kecil ada. Jadi saya nak umumkan satu benda hari ini. Saya dah bincang dengan Datuk Mak Suhaimi, saya bincang dengan Datuk Pegawai Tausaha Kerajaan Negeri, saya bincang dengan pegawai-pegawai daerah. Oleh kerana tanah luas-luas ni tak ada dah. Orang pun tak bolehlah mohon tanah besar-besar dah. Kita buat keputusan di semua daerah. Saya suruh mulakan dengan satu dulu. Kita plot tanah bagi jadi tapak rumah. Cari tempat yang sesuai untuk boleh didiami. Plot, kerajaan yang plot. 5,000 kaki ke, 4,500 kaki ke, 5,500 kaki, bagi jadi satu lot. Di situlah rakyat yang tak ada tanah boleh minta di situ. Supaya tidak dimiliki tanah ini kepada orang tertentu saja yang memiliki terlalu banyak. Awak tu, lapak nasi ya? Saya nak cakap sikit. Tadi kita makan. Tuan-tuan, doakan usaha ini berjaya. Lepas pada ini, semua rakyat Kedah yang belum memiliki tanah untuk didirikan rumah, khususnya anak-anak kita, adik-beradik kita yang tinggal di daerah-daerah ni, di kampung, akan dapat memiliki sekurang-kurangnya satu tapak rumah untuk mereka sekeluarga. Tuan-tuan sekalian, usaha untuk mengadakan keputusan ni, untuk mengambil keputusan mensegerakan ni, memang agak rumit lah. Mereka ni kena jegir biji mata. Di daerah-daerah dimulakan proses ini, angkat ke PTG angkat ke JKTN, sebahagian yang masuk ke ESCO, kita beri kelulusan. Tuan-tuan sekalian, saya buat mesyuarat ni nak meluluskan tanah, bukan nak tolak. Jadi sangat sikit yang kita tolak dalam JKTN ni kerana tak lepas syarat ataupun terlalu teknikal. Di Bandar Baru ni, badan air pun kita bagi. Pasal badan air boleh kambui. Nah, badan air tu dulu, lah ni tak ada dah.
Jadi kita lulus semua permohonan tanah. Sebab itulah dalam tempoh 3 tahun ni tuan-tuan sekalian, kita sudah lulus dan memberi geran dan LPS 7,223 keping. Satu nikmat yang besar lah bila kita ada satu tim kerja daripada daerah, PTG, kerajaan negeri yang bekerja sebagai satu pasukan dengan hasrat, maksud dan matlamat yang sama. Kita buat kerja jadi bagi elok. Itulah penting untuk para pemimpin mengenal pegawai, untuk para pegawai mengenal orang kampung. Barulah jadi satu pasukan yang kuat dan cekap untuk bekerja. Kalau tuan-tuan ada pegawai tak kenal orang kampung, ada pegawai tak boleh masuk dengan pemimpin. Kerana pemimpin itu terbangnya terlalu tinggi, hidupnya di kayangan. Tetapi yang kita nak uruskan adalah marhain yang melata di tanah. Lagu mana nak bertemu mereka ni? Tak bertemu dah tuan-tuan. Mati gitu lah. Yang telah berlaku macam tu lah. Mati dah. Mai terima ni anak dia, cucu dia. Alhamdulillah Allah rezekikan kita di Kedah ni. Kita ada rakyat yang baik. Kita ada pentadbir pegawai yang cekap. Kita ada pemimpin yang memahami. Dan ini menjadi satu pasukan yang memberikan nikmat untuk kita semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, hajat saya hanya satu, iaitu mudah-mudahan dengan pemberian hak milik tanah ini, nasib hidup sebuah keluarga yang miskin selama-lamanya akan boleh berubah dengan memiliki sedikit harta. Perubahan ini akan dapat dinikmati seterusnya sampai beberapa generasi akan datang selama kita mewariskan tanah itu kepada anak cucu kita. Biarlah yang susah generasi yang terdahulu tetapi turun kepada anak cucu kita akan berubah dengan adanya tanah yang kita dapat gerannya pada pagi ini. Manfaatkanlah rezeki ini dengan baik, usahakan dengan bersungguh-sungguh, jangan jual. Datuk Elmi kata tadi jangan jual. Tanah ni tak ada lah, nak minta tak ada lah. Hak boleh minta tanah tak ada lah. Jangan jual, payah dapat. Tuan-tuan sekalian, saya takut gila kita dapat tanah jual. Tak ada apa juga kita. Dapatlah duit sat je habis. Dosa jual. Tak jual tak apa, simpan. Jangan lupa bayar cukai tanah pula. Cukai tak mahal, tanah pertanian ni murah je cukai dia. Pi bayar. Sebelum 31 Mei tiap-tiap tahun, pi bayar. Kalau bayar lepas itu kena denda. Saya dimaklumkan Pejabat Tanah Bandar Baru pada kali ini berusaha memproses 33 surat hak milik dan geran tanah dan 21 LPS. InsyaAllah selepas ini akan ada lagi kelulusan diberikan kepada pemohon-pemohon yang lain pula. Ada orang kata kita beri geran hak milik ini kerana nak mengundi, nak pelihara raya ni. Nak raya tak ada ketupat ni. Ini tak betul. Proses ini sudah dibuat begitu lama, iaitu sejak saya diberi amanah pada Mei 2020. Saya sudah arahkan supaya semua permohonan disemak dan diproses. Banyak juga yang telah kita serah geran lebih 7,200 kelulusan. Itu bukan semuanya dalam tahun ini, tetapi sudah diusahakan sejak 3 tahun yang lepas. Tuan-tuan sekalian, cukai penting. Daripada cukai inilah kerajaan dapat hasil untuk berbelanja bagi membiayai gaji dan menguruskan negeri ini. Duit cukai yang tuan-tuan bayar bukan masuk ke poket saya, bukan masuk ke poket Datuk Mat Suhaimi, tak. Yang masuk ke akaun kerajaan negeri dan akan dibelanjakan untuk tuan-tuan juga mengikut kelulusan dalam belanjawan yang diluluskan pada setiap tahun. Tuan-tuan patut berasa bangga kerana kutipan cukai tanah semasa di daerah Bandar Baru setakat Jun 2023 adalah sebanyak 91% dan yang paling tinggi peratusannya kutipan cukai di tanah di Kedah. Dari segi peratusan. Ni mana orang Bandar Baru ni ada duit dah kalau ni. Dia pamai bayar. Untuk itu saya dan kerajaan negeri sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua orang-orang di Bandar Baru ini kerana terus menunjukkan sikap bertanggungjawab dan menjadi rakyat yang contoh kepada masyarakat di daerah lain. Pada pemilik tanah berstatus syarikat, badan berkanun maupun korporat,
Jadikalah komitmen membayar cukai ini sebagai salah satu skup tadbir urus syarikat dan organisasi masing-masing. Selaras dengan apa yang selalu sebutkan sebelum ini, Kedah tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti. Maksudnya semua golongan dan lapisan penduduk Kedah saya akan pastikan menerima manfaat daripada negeri ini. Tuan-tuan sekalian, sekali saya rakamkan jutaan terima kasih kepada Jabat Tanah dan Daerah, Pejabat Tanah dan Galian, Jabat Daerah dan Jabat Tanah Bandar Baru kerana telah merealisasikan hasrat kerajaan negeri untuk mempercepatkan proses pelepusan dan pemberi milikan tanah kepada pemohon-pemohon yang terdiri pada rakyat di seluruh negeri ini. Saya tahu ada permohonan yang telah lama dan ada permohonan yang baru, tapi dengan adanya garis panduan proses kerja dan kecekapan di peringkat pengurusan dan pelaksana, semua pejabat daerah saya anggap telah berjaya menyahut saranan pihak kerajaan negeri sebelum ini. Saya berbangga melihat jentera kerajaan di peringkat daerah dapat menjalin kerjasama erat dalam melaksanakan dan menjayakan semua dasar dan keputusan kerajaan negeri dalam masa yang sama terus dapat memberi layanan dan perkhidmatan yang berkualiti kepada segenap lapisan rakyat, sama ada orang perseorangan ataupun syarikat. Inilah yang dapat saya lihat pada majlis di Bandar Baru pada pagi ini. Sekali lagi saya rakamkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Bahagia Datuk Pengarah Tanah dan Galian Negeri, yang memastikan aspirasi yang dibawa oleh kerajaan negeri dijayakan dengan baik oleh semua pegawai tadbir negeri dan kaki tangannya. Tuan-tuan sekalian, semakin banyaklah nak kena abang jugalah sikit-sikit kan, no? Tak abang pun tak tahu. Saya bukan nak kempen, tapi nak kempen lah. Saya nak abang kata, makin banyak maklumat yang tidak benar yang akan berlega-lega di sekitar kita. Ada perkara-perkara contoh yang Datuk Suhaimi syarahkan tadi tentang REE. Telah diselesaikan 8 bulan dulu. Telah ditangkap, didakwa, dikompaun, semua itu telah selesai. Ikut undang-undang. Bukan ikut perasaan, tak. Ikut undang-undang. Tutup buku, benda yang selesai. Kita move on. Pergi kerja lain pula. Buat benda lain pula. Tapi mai sehari dua ni orang ungkit balik benda-benda yang telah ditutup buku. Dia nak suruh kita jawab balik. Saya kata buang masa saja pergi duk jawab benda-benda yang telah selesai. Dan para wartawan pun bila layan orang gila, janganlah turut mereka semua. Bila mereka cakap benda yang kita tahu dah selesai, jangan duk tulis. Ni dak ni tulis semua. Saya pun heran, tapi bukan wartawan negeri kita lah, negeri lain. Benda tu dah disyarahkan dalam Dewan tau, Dewan Undangan Negeri. Dijawab secara terang-terangan dalam Dewan Undangan Negeri. Dengan maklumat, dengan hansel, semua dah dijawab dengan sempurna. Tutup cerita. Mai orang gila tang mana, mai duk ungkit balik, buka balik buku lama. Seolah-olah telah berlaku penyelewengan besar-besaran lah di Kedah ni. Kononnya dialah hero yang akan membongkarkan penyelewengan tu dan akan menyelamatkan negeri ini daripada kerosakan. Tuan-tuan sekalian, ini semua orang-orang yang mencari modal untuk memenangi hati. Benda telah selesai, benda yang telah ditutup buku dah. Kalau pergi duk ungkit balik semua, jenuh kerja kita ni tak jalan lah. Balik ke belakang semua. Pergi ke depan, dia tarik pergi belakang. Pergi ke depan, tarik pergi belakang. Tuan-tuan sekalian, tak boleh jadi kerajaan macam tu. Kerajaan ni hari-hari kena mikirkan benda baru. Dah selesai tutup buku, jalan. Selesai tutup buku, jalan. Baru jadi kerja. Ini duk musim situ kan, cari salah. Semua ni telah menjadi mata lalat. Jadilah mata lebah. Cari benda-benda baik kita buat. Masa kejadian ataupun peristiwa itu berlaku, tak ada tindakan apa pun. Bila dah selesai baru nak ungkit balik kan. No? Ini cerita kerja yang tak baik untuk diulang-ulang. Sekali dalam PC saya akan jelaskan sekali lagi insya-Allah secara detail. Siapa yang pergi ungkit lagi lepas pada tu, kita rejam dalam kolah. Tak boleh biarkan ya.
Cuma oleh kerana nak menghadapi pilihan raya ni lah, dosa-dosa yang telah berlaku puluh-puluhan tahun. Dulu-dulu saya ni jadi MB, saya tak pernah ungkit kesalahan orang. Tak pernah habis duk korek salah orang, korek salah orang ni, nak hentam orang tu, nak hentam orang ni, tak. Saya tak buat kerja tu pasal saya nak pimpin negeri ni jalan ke depan. Dosa hak lepas-lepas tu, hak lama-lama tu, sebahagiannya orang tu dah meninggal. Kita pun tak mau sebut lagi lah. Undang-undang telah berjalan, sekat yang berlaku pada masa lalu. Kita pun tak payahlah duk korek balik, patah balik di masa lampau untuk menghukum orang. Jadi itulah apa yang saya buat. Maka dalam tempoh 3 tahun ni kita pergi dengan laju. Tapi setengah-setengah orang dia nak heret semua benda balik ke belakang, kan? Untuk cari salah, untuk memburuk-burukkan orang. Saya rasa ni bukan kerjaan yang baik, bukan satu amalan yang mulia pun. Dan tak ada faedah apa, dapat apa daripada situ? Daripada mengungkit-ungkit salah orang. Adakah dikembalikan duit itu? Tak. Adakah dikembalikan hak yang telah hilang? Tak. Semua tu telah hancur, lebur dah pun. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah nak bagi ingatan kepada kita semua. Undang-undang telah berjalan, perkara itu telah berlalu, tak perlulah diungkit lagi. Cuma nak jadi ingatan boleh, tapi janganlah benda-benda yang salah orang lama dilungguk atas salah orang lah ni. Saya baru jadi Menteri Besar 3 tahun saja, bukan 30 tahun. Hak dulu Sanusi Jonet, bukan Sanusi Makno. Hak dulu itulah Sanusi Jonet. Saya Sanusi Makno. Saya ada sikit rambut, ada sikit. Ada lah juga. Itu tak ada. Mesti orang sama, orang lain. Jadi benda-benda tu tak payahlah heret, main lungut pada masa sekarang. Tak baik. Tak bagus. Kalau jadi pemimpin-pemimpin duk kerja heret reba, main duk tengah jalan ni, tu bukan pemimpin tuan-tuan, tu orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucap pertama yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mak Nur, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, yang berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Helmi bin Yusof, Pegawai Daerah Bandar Baharu, mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mak Nur, Menteri Besar Negeri Kedah, bagi menyempurnakan acara penyerahan geran tanah peringkat daerah Bandar Baharu kepada semua penerima. Dijemput Encik Muhammad Zulkifli bin Abdul Hamid. Encik Samsuri bin Tohalus. Lau Yihang. Rosmah binti Ramli. Rosliza binti Ramli, Lim Chow Chun, Masrah binti Ayub, Suzana binti Nordin, Hamisah binti Samsuri, Muhammad Syafawi bin Mat Akhir,